Bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita 1135 antara paparan utama. Ustaz amanah yang baik hati. Nampaknya Kelantan terkenal atas sebab yang salah. Hukum perasuah dalam perolehan perubatan KKM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap pihak lain tidak lagi mencetuskan kemarahan dan kebencian khususnya kepada sahabat saya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Kita perlu menghormati prinsip lebih besar iaitu islah perdamaian lebih baik. Pilihan itu harus menjadi benchmark bukannya berterusan dalam kebencian dan permusuhan selamanya. Semoga semua kita menyusuri jejak rahmatan lil alamin, mengambil berkat jalan Rasulullah. Demikian hantaran Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof di Facebook beliau susulan penyelesaian secara baik kes saman yang difailkan Ahli Parlimen Parit Buntar itu terhadap Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah merekodkan penghakiman persetujuan selepas bersetuju kedua-dua pihak di Kamar Mahkamah Selasa lalu. Jom channel baca kenyataan Ashraf di Facebooknya tanpa edit. Saya merujuk kepada hantaran bertajuk Tabung Haji jual 2.6 bilion ringgit equity. YB Mujahid harus segera beri penjelasan di laman akaun Facebook saya 30 September 2019 yang melibatkan persoalan mengenai pelupusan dan penjualan saham-saham Lembaga Tabung Haji TH di dalam Tenaga Nasional Berhad TNB hantaran tersebut. Berkaitan dengan pelupusan saham TH dalam TNB, Datuk Seri Dr. Mujahid telah membuat penjelasan kepada saya bahawa tiada pelupusan saham TH dalam TNB semasa perkhidmatan beliau sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, dan kami telah mencapai persefahaman bahawa perkara ini telah pun selesai. Oleh itu memandangkan isu berkenaan saham TH di dalam TNB telah diperjelaskan oleh Datuk Seri Dr. Mujahid dan juga selaras dengan perkembangan mutakhir yang mana isu-isu lain berkenaan aset-aset TH sedang disiasat oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Saya dengan ini menarik balik hantaran tersebut dan berharap agar hantaran tersebut dan atau isu pelupusan saham TH dalam TNB yang dibangkitkan di dalam hantaran tersebut tidak lagi dibangkitkan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih, kata Ashraf. Jom channel mendapati kenyataan beliau yang didakwa fitnah di dalam Facebook telah tiada. Namun kenyataan di Instagram masih ada. Antara lain, Ashraf berkata Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mendesak YB Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa untuk segera membuat penjelasan berkenaan dengan penjualan aset-aset strategik tabung haji yang bernilai 2.6 bilion ringgit termasuk keseluruhan pegangan saham tabung haji dalam Tenaga Nasional Berhad TNB bernilai 1.8 bilion ringgit. Demikian bunyi perenggan pertama kenyataan Ashraf yang katanya memohon penjelasan Mujahid. Namun perenggan seterusnya mengandungi fitnah apabila beliau menegaskan penjualan keseluruhan saham TH dalam TNB terutamanya adalah amat mengejutkan kerana TNB bukanlah syarikat bermasalah, bahkan salah sebuah syarikat paling stabil dari segi keuntungan mereka setiap tahun. Malah saham TNB sentiasa membayar dividen yang tinggi kepada TH setiap tahun. Lebih pelik apabila dijual ketika harga saham TNB adalah rendah kerana Bursa Malaysia berkedudukan tercorot berbanding bursa-bursa negara seantero dunia yang lain. Kenyataan yang ditulis oleh Ashraf ini masih boleh dilihat dalam akhbar yang turut menyiarkannya seperti Sinar Harian yang bertarikh 30 September 2019 dengan tajuk TH jual 2.6 bilion ringgit equity, minta Mujahid beri penjelasan. Kenyataan Ashraf dalam hantaran beliau itu jelas adalah fitnah kerana mendakwa bahawa tabung haji telah menjual sahamnya di dalam TNB. Susulan itu, tabung haji dalam satu kenyataan pada hari yang sama menjelaskan Lembaga Tabung Haji TH terus mengambil peluang untuk melabur dalam pasaran equity domestik bagi mengukuhkan portfolio pelaburannya dan tidak pernah melepaskan pegangan equity yang berjumlah 2.6 bilion ringgit atau secara drastik sejak 3 bulan lalu.
Sepanjang tahun 2019, nilai ekuiti domestik TH telah meningkat sebanyak 1.12 bilion ringgit daripada 6.36 bilion ringgit pada penghujung 2018 kepada 7.48 bilion ringgit setakat 27 September lalu. Pelaburan TH tertumpu kepada syarikat-syarikat utama Bursa Malaysia yang mempunyai prestasi keuangan serta rekod dividen yang baik, menjana pendapatan stabil dan patuh syariah, termasuk Tenaga Nasional Berhad TNB yang merupakan di antara pegangan terbesar di dalam portfolio TH. Secara keseluruhannya, pegangan TH dalam TNB telah bertambah sebanyak 304 juta ringgit sejak 18 bulan yang lalu, hampir 3 tahun berlalu. Tidak sepatah kata pun yang keluar daripada mulut Ashraf untuk memperbetulkan kenyataannya yang kononnya beliau hanya memohon penjelasan. Sedangkan penjelasan itu telah dibuat oleh tabung haji sendiri. Pada hari yang sama, kenyataan fitnahnya ditularkan. Apa yang Ashraf tulis di media sosial bukan cetusan alasan budak-budak basikal lajak yang rata-rata belum mengambil sijil pelajaran Malaysia. Sebaliknya, ini kenyataan seorang yang berpendidikan tinggi dan ketua pergerakan sebuah entiti politik. Malah beliau membangkitkan RCI yang dijalankan ke atas tabung haji sebagai antara yang mendorongnya menarik balik hantarannya di Facebook yang sebenarnya masih berkeliaran menabur benih fitnah di media sosial lain. Maaf, kenyataan terkini Ashraf di Facebook jika diteliti tidak lebih daripada usaha untuk menyelamatkan air mukanya sahaja tanpa sekelumit keikhlasan. Sedangkan Mujahid memilih untuk bersangka baik dengan islah, perdamaian dan mempertahankan rahmatan lil alamin. Selain terkenal dengan penggondolan hutan yang diganti dengan penanaman musang king, Kelantan juga terkenal dengan pemimpin yang menggelarkan diri mereka ulama yang gemar dengan Mercedes-Benz dan Velfire. Mutakhir ini Kelantan terkenal pula dengan penyeludupan dadah. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Ayub Khan Maiden PJ, terdapat 175 pangkalan haram di Kelantan di mana 135 daripadanya aktif digunakan penyeludup untuk kegiatan penyeludupan. Bagaimanapun beliau berkata pihak Polis Diraja Malaysia PDRM akan meneruskan operasi dan siasatan bagi mengenal pasti dalang utama sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi beberapa siri ops tapis yang sedang berjalan. Ayub Khan menegaskan sehingga kini terdapat 2,100 tokan dadah yang dianggap tokan pertengahan berjaya ditangkap dan polis akan meneruskan siasatan bagi menahan dalang sebenar kegiatan itu. Kita tidak menafikan kegiatan pengedaran dadah di negara ini mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa seperti di Kelantan. Kebanyakan dadah dibawa masuk dari negara jiran, katanya selepas melawat Kompleks Custom Immigration, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang dan meninjau operasi pintu masuk di Malaysia, Thailand baru-baru ini. Lapor bernama. Beliau juga meninjau laluan tikus di sepanjang Sungai Golok bermula di Pengkalan Kubur, Tumpat hingga Kubang Pak Hitam, Pasir Mas bersama pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun dan Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan, Muhammad Nasir Rahman. Ayub Khan berkata sepanjang tahun lalu, pihak berkuasa merampas 2,219 kg syabu, ganja 1,063 kg, pil kuda 1.6 juta pil, heroin 100 kg dan ketamin 44 kg yang cuba diseludup di laluan kecil serta pengkalan haram di kawasan berkenaan. Terdahulu pada 17 Mei, Muhammad Zaki Harun dalam sidang mejanya berkata, Polis Kelantan telah berjaya menyelesaikan 3 kes narkotik. Polis telah membuat 3 tangkapan ke atas seorang lelaki warga negara Thailand dan 3 lelaki Melayu serta rampasan sebanyak 49,666 biji dadah jenis pil yaba dan 30 gram dadah jenis heroin dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan dadah sebanyak RM506,660. Polis juga menyita sebuah kereta dan wang tunai sebanyak RM440 dengan anggaran sitaan sebanyak RM5,440. Ketiga-tiga kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kita faham bahawa Kelantan bersempadan dengan Thailand di sebelah utara, begitu juga Perak, Kedah dan juga Perlis. Tetapi kenapa Kelantan dijadikan hub untuk transaksi dadah di negara ini? Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah, Kelantan merupakan negeri tertinggi jumlah individu terlibat dalam penyalahgunaan dadah yang direkodkan sebanyak 16,341 kes. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada 142,199 individu yang positif di seluruh negara antara Januari hingga Disember tahun 2019.
Negeri kedua terbanyak ialah Johor 16,124 dan Selangor yang agak jauh ketinggalan ke belakang iaitu 13,722 kes. Data ini diperolehi melalui tangkapan yang dilakukan rakan strategik kita iaitu Polis Diraja Malaysia PDRM. Mereka yang menerima rawatan dan pemulihan pusat-pusat pemulihan serta orang-orang kena pengawasan OKP di fasiliti AADK. Katanya, lapor utusan online 6 Oktober 2020. Kenapa penagihan dan penyeludupan dadah begitu berleluasa melibatkan rakyat tempatan sedangkan negeri tersebut digelar serambi Mekah dan ditakbir oleh golongan yang bergelarkan diri mereka sebagai ulama? Anehnya, pemimpin negeri berkenaan begitu teruja untuk berkuasa sehingga sanggup bekerjasama dengan gerombolan kluster mahkamah untuk menjatuhkan kerajaan negeri lain yang sudah ditakbir dengan baik. Apa sebenarnya yang mereka mahukan? Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fook menyeru agar Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mendedahkan kementerian dan jabatan kerajaan mana yang terlibat melakukan rasuah dalam kes pembelian perubatan sepanjang pandemik COVID-19. Seluruh rakyat Malaysia seharusnya berasa amat kecewa dan marah dengan pendedahan kes rasuah ini dalam perbelanjaan kerajaan melawan COVID-19. Apa sudah terjadi dengan nilai integriti dalam masyarakat kita sehingga ada orang yang sanggup mengambil kesempatan daripada satu malapetaka yang mengorbankan begitu banyak nyawa manusia dan mengancam kehidupan semua rakyat Malaysia. Bidasnya dalam satu kenyataan dan merujuk kepada kenyataan Azam Baki yang mendedahkan bahawa terdapat beberapa kes pembelian dalam sektor perkhidmatan kesihatan ketika negara dilanda wabak COVID-19 yang terpalit dengan unsur rasuah. Rakyat Malaysia tidak boleh mengambil sikap tidak endah kepada masalah rasuah yang begitu teruk dan mesti tegas menuntut tindakan tegas diambil terhadap perasuah-perasuah yang tidak berperi kemanusiaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu lebih telus dalam kes ini dan memaklumkan kepada orang ramai lebih banyak maklumat seperti kementerian dan jabatan kerajaan mana yang terlibat. Sama ada kes tersebut melibatkan peringkat menteri atau timbalan menteri, nilai rasuah yang diselewengkan dan sebagainya, ujar Anthony. Beliau berkata orang ramai berhak mengetahui lebih lanjut mengenai kes-kes rasuah tersebut tanpa menjejaskan proses siasatan SPRM. Sekiranya identiti seorang hakim Mahkamah Tinggi yang sedang disiasat oleh SPRM boleh didedahkan secara terbuka, saya yakin SPRM boleh mengambil tindakan yang sama dalam kes rasuah yang melibatkan kepentingan orang ramai seperti ini, tegasnya. Anthony Lok juga menyeru agar Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC memanggil Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk tampil memberi keterangan dan maklumat kepada PAC yang bertanggungjawab untuk memastikan setiap perbelanjaan kerajaan diurus dengan baik dan sempurna. Kemarin Azam Baki berkata pihaknya telah mengesan beberapa pembelian untuk sektor perkhidmatan kesihatan negara ini ketika pandemik COVID-19 melanda terpalit dengan kes rasuah. Dia berkata banyak negara menghulurkan bantuan ekonomi dan membuat pembelian perubatan peralatan atau perubatan melalui tabung kecemasan. Namun sangat menyedihkan walaupun pandemik dan negara dalam keadaan kecemasan, beberapa pembelian ini terpalit rasuah. Ini menunjukkan terdapat individu tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan membuat wang haram daripada kesakitan dan kemalangan orang ramai. Siasatan dilakukan SPRM berhubung COVID-19 termasuklah rasuah dalam perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan-bantuan dan pakej rangsangan. Selain itu, ia turut membabitkan penipuan yang berkaitan dengan peralatan perlindungan perubatan yang dipalsukan seperti pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain dari segi kuantiti dan kuantiti peralatan perubatan yang lebih rendah serta rasuah pegawai penguatkuasa dalam barisan penguatkuasaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, katanya dipetik Berita Harian. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama Forum Anti Rasuah Malaysia kali ketiga yang berlangsung kemarin. Oleh kerana pendedahan ini dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, maka syakwasangka rakyat berhubung perolehan perubatan di KKM adalah berasas. Misalnya, pertanyaan bekas Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng kepada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK ketika itu, Khairi Jamaluddin, apa yang berlaku terhadap 5 juta dos vaksin yang dihantar Kesatuan Eropah EU ke negara ini 15 Jun 2021 tidak berjawab. Duta Besar EU ke Malaysia, Michaelis Rokas ketika itu menolak
dakwaan Khairi bahawa EU membolok vaksin sebagai tidak berasas kerana EU pada 15 Jun telah menghantar sejumlah 4.87 juta dos vaksin Pfizer BioNTech dan 560,000 dos vaksin AstraZeneca ke Malaysia. Sekiranya EU tidak membolok vaksin seperti didakwa oleh Khairi, ini menimbulkan persoalan penting tentang apa yang terjadi pada 5 juta dos tersebut dan bagaimana ia diberikan dan digunakan untuk rakyat. Jelas bahawa Kerajaan Perikatan Nasional menyalahkan semua orang kecuali mereka sendiri terhadap PICK yang lemah. Salah urus pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi, kata Guan Eng dalam kenyataan ketika itu. Kerajaan Perikatan Nasional yang dianggotai oleh Bersatu dan PAS didakwa gagal dan diganti dengan Barisan Nasional pada Ogos 2021. Bagaimanapun, kini SPRM sahkan ada unsur rasuah dalam pembelian vaksin COVID-19. Sela siasat dan bawa perasuah ke muka pengadilan. Perbuatan membina mahligai di atas pusara bangsa COVID-19 sangat keji dan tidak boleh dibiarkan tanpa balasan. Untuk rekod, kedua-dua menteri yang menguruskan perolehan perubatan adalah dari Barisan Nasional sejak Perikatan Nasional mendalangi rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton pada Februari 2020. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.